Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat meneruskan lagi pengajian ulum Quran kita di bulan Ramadan. Dan ini adalah pengajian yang ketiga ya daripada siri pengajian kita. Dan untuk makluman semua, insya-Allah esok saya akan bercuti, iaitu mungkin setiap kali malam Jumaat ya kita akan bercuti, dan seterusnya hari yang seterusnya seperti biasa. Cuma hari malam Jumaat saja saya minta ta'zur ya selama seminggu untuk bercuti. Baik, insya-Allah kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Ulumil Quran yang diterjemahkan daripada karya Al-Imam Suyuti yang bertajuk An-Nuqayah. Baik, kita masih lagi dalam muqaddimah kitab ini. Sebelum tu saya nak tanya, adakah suara saya jelas dan gambar saya jelas? Boleh maklumkan di ruang komen. Okey, adakah suara saya jelas ataupun gambar saya jelas? Ataupun boleh sebutkan saja yang berada di Zoom ni. Boleh maklumkan adakah suara saya jelas ataupun tidak. Line internet saya ada problem. Okey, adakah line internet saya okey atau tidak? Baik, jelas, alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi. Semalam akhir sekali yang kita bincangkan ialah apakah maksud al-ayah. Ya, al-ayah ni bukan ayah orang, ya, al-ayah ni maksudnya ayat Al-Quran. Baik, ayat bermaksud sejumlah kalimat yang terpisah dengan pemisah. Ya, pemisah ni dalam bahasa Arab disebut sebagai fasilah. Fasilatun jamak dia fawasil. Dalam bahasa Arabnya ayat adalah at-taifah al-mafsulah min al-Quran fi akhiriha fasilatun. Ya, satu sejumlah kalimat Al-Quran yang dipisahkan dengan fasilah. Jadi perkataan yang di hujung ayat dalam bahasa Arab dinamakan sebagai
fasilah, ya, pemisah. Kalau terjemahan di sini sebagai pemisah. Jadi dalam ilmu bahasa Arab juga kita mengkaji, atau ilmu ulum Quran juga kita mengkaji tentang fasilah, iaitu perkataan yang di hujung ayat. Ya, contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Al-Alamin adalah fasilah. Baik, kita start record dulu ya. Baik, bismillah. Jadi perbincangan kita semalam adalah berkaitan dengan ayat. Ayat ialah sejumlah ayat ataupun kita sebutkan sejumlah perkataan atau kalimat Al-Quran yang terpisah dengan pemisah. Pemisah itu kita namakan sebagai fasilah. Ya, dalam bab ulum Quran, ya, kita akan belajar tentang fawasil. Fawasil bermaksud perkataan yang terakhir dalam ayat. Ya, jadi perkataan yang terakhir, ya, ketika kita wakaf tu, perkataan itu kita namakan sebagai fasilah. Contoh yang kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu fasilah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim itu fasilah. Maliki Yawmiddin. Ad-Din itu fasilah. Atau kita baca Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Al-Quran itu fasilah. Khalaqal insan. Al-insan itu fasilah. Allamahul bayan. Al-bayan itu fasilah. Jadi dalam perbahasan ulum Al-Quran, ya, kita juga mengkaji tentang perkataan yang terakhir dalam ayat. Ya, kerana perkataan terakhir itu ada rima yang tertentu. Yang kalau dalam ilmu bahasa Arab kita namakan sebagai sajak. Ya, sajak maksud irama ataupun rima akhir yang sama. Ya, dan dalam syair perlu untuk disamakan rima akhir. Ya, dan kita nampak ada lebih kurang sama dalam Al-Quran, ya, bentuk rima akhir yang sama, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Kan semua ma'rif lisukun. Jadi ada bentuk rima yang sama. Tetapi Al-Quran kita tidak menamakan Al-Quran itu seperti kita menamakan penamaan dalam syair, ya, seperti sajak, ya, seperti penamaan-penamaan dalam qafiyah dan sebagainya syair kita tidak menamakan. Ya, kita hanya menamakan dia sebagai fasilah. Fasilah bermaksud perkataan terakhir dalam ayat Al-Quran. Itu juga satu bentuk kajian dalam Al-Quran yang boleh dikaji kerana rima akhir belakang ayat-ayat Al-Quran itu adalah rima yang menyebabkan kita jadi galik lah, kalau orang Kelantan kata galik. Kita Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau pasan semua berakhir dengan apa belakang tu? Berakhir dengan alif nun. Ya, bila berakhir dengan alif nun dia akan nampak cantik je susunannya. Ya. Dan ada yang bukan sama straight kerana Al-Quran bukan syair. Jadi sebab tu Al-Quran ada yang sama, kemudian ada yang tak sama sikit. Kemudian sama balik, ada yang tak sama sikit. Itulah yang dinamakan sebagai fasilah ataupun perkataan terakhir dalam ayat. Baik. Jadi ayat Al-Quran kita telah terangkan semalam. Kemudian apa lagi? Baik, kita sambung lagi baca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bi'ulumi fid darain amin. Kemudian darinya ada yang termulia. Bermaksud kemudian darinya bermaksud dari Al-Quran. Ada yang termulia, ada yang tak mulia. Okey, budak kopi. Bila terjemahan kan lebih best kena buat saya kena usaha. Bila bagi satu kitab. Baik. Jadi kita sambung lagi. Tadi disebutkan kemudian darinya bermaksud dari Al-Quran ada yang termulia. Termulia itu okey, yang dinamakan sebagai fadil. Baik, jadi dalam Al-Quran ada surah yang termulia atau ayat yang termulia. Darinya itu dari Al-Quran ada satu surah yang paling mulia, ya, atau lebih mulia daripada yang lain. Dan ada juga ayat yang paling mulia atau ayat lebih mulia daripada yang lain. Okey, iaitu kalam Allah berkenaan dirinya. Yang fadil maksud yang termulia, yang lebih mulia daripada yang lain ialah ayat Quran berkaitan dengan Allah.
berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan af'al Allah, ya, berkaitan dengan apa sahaja berkaitan nama asma Allah, itu adalah ayat Al-Quran yang kita kategorikan sebagai ayat Al-Quran yang lebih mulia daripada yang kurang mulia. Kemudian disebutkan di situ, dan ada darinya yang berada di bawah martabat tersebut yang dinamakan sebagai mafdul, iaitu yang selainnya bermaksud yang kurang mulia. Baik, sidang penonton, tuan-tuan guru, para asatizah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ya ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surah Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fadilatnya, atau Nabi SAW menyatakan fadilatnya kepada para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Antaranya dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Mu'alla, kata saya nama sahabat itu. Satu hari Nabi SAW memimpinnya keluar ke masjid, keluar ke pintu masjid. Kemudian Nabi SAW kata, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Aku nak ajarkan kepada kamu apa dia a'zama surah. Bermaksud surah yang paling agung, paling mulia, paling baik. Ya, kemudian Nabi kata, ketika kita kena keluar daripada pintu masjid nanti, aku akan ajarkan kepada kamu a'zam surah fil Quran. Surah yang paling mulia, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian apabila Nabi SAW nak sampai ke pintu masjid, ya, maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah a'zam surah fil Quran? Apakah surah yang paling besar dalam Al-Quran? Kemudian jawab Nabi SAW, hiya as-sab'ul mathani. Ya, surah yang paling besar dalam Al-Quran, paling mulia dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatihah. Ya, begitu juga ya, Nabi SAW juga dalam sebuah hadis menyatakan, a'zamu ayatin fil Quran, ya, ayat yang paling mulia, paling agung, paling afdal dalam Al-Quran, ayatul kursi. Ya, iaitu ayatul kursi, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Jadi kita ada dua lah. Kita dah ada surah yang paling tinggi, paling besar, paling mulia dalam Al-Quran. Dan kita ada ayat yang paling besar, paling agung, paling mulia dalam Al-Quran, iaitu ayatul kursi. Mengapa surah Al-Fatihah menjadi surah yang paling agung, paling mulia dalam Al-Quran? Ya, kerana ya, seperti mana yang disebut dalam beberapa kitab tafsir, surah Al-Fatihah ini seolah-olah rumusan kepada Al-Quran. Ya, bermaksud kalau kita nak tahu Al-Quran tu cerita tentang apa, maka kita baca surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ibaratnya isi kandungan Al-Quran. Ya, jika kita baca dalam tafsir Nurul Ihsan disebutkan kitab dan suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada 104. Dan 104 itu dihimpunkan atau diringkaskan pada 4 kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan Zabur, Taurat dan Injil itu diringkaskan ilmu dia itu dalam Al-Quran. Dan ilmu dalam Al-Quran itu diringkaskan dalam satu surah, iaitu surah Al-Fatihah. Bermaksud surah Al-Fatihah ini di dalamnya terdapat dalamnya ilmu-ilmu kitab terdahulu dan ada padanya ilmu suhuf-suhuf yang terdahulu. Sebab tu kita, tuan-tuan saudara-saudara sekalian, kita baca surah Al-Fatihah, kita tidak boring, kita tidak jemu. Kenapa? Kerana Al-Fatihah itu terdapat banyak sangat makna yang kita boleh fahami. Kerana itu para ulama dalam mentafsirkan surah Al-Fatihah banyak, ya, beberapa jilid ditafsirkan surah Al-Fatihah sahaja, kerana surah Al-Fatihah itu ialah ummul kitab, ibu kepada Al-Quran. Ya, seperti mana hadis Jibril menjadi ummus sunnah, ya, surah Al-Fatihah menjadi ummul Quran. Jadi surah Al-Fatihah satu surah yang lebih mulia daripada surah yang lain, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian ayat yang paling mulia dalam Al-Quran iaitu ayat kursi. Ya, ayat Al-Kursi menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat yang paling mulia, paling agung yang disebut oleh Nabi SAW. Antara ayat yang mulia juga yang disebut oleh Nabi SAW
adalah surah Al-Ikhlas. Ya, kerana Nabi SAW bersabda surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluthal Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai bukan dari sudut menyamai pembacaan dia, kerana pembacaan dia tak sama, menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran bukan bermaksud kita membaca surah Al-Ikhlas, bermaksud seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran dari sudut bacaan. Ya, tetapi kita menyamai sepertiga Al-Quran dari sudut pahala yang kita dapat. Ya. Pahala yang kita dapat daripada kita baca surah Al-Ikhlas, ya, min haitsu thawab, dari sudut pahalanya sama seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran. Ya, sebab itu para sahabat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat Nabi yang dihantar dalam peperangan, yang dia apabila semayang di hadapan para sahabat yang lain, dia baca surah, ya, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah dan ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama buat begitu, rakaat kedua buat begitu, dan setiap rakaat dia buat begitu. Ya, ditutup bacaan dia dengan surah Al-Ikhlas. Adakah perbuatan itu salah? Tidak salah, tapi perkara itu sahabat-sahabat ini merasa pelik dengan tindakan sahabat yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali mengakhiri, ya, rakaatnya diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat lain tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi yang membaca begini-begini." Kemudian Nabi SAW suruh tanya, "Cuba kamu tanya, kenapa dia baca begitu? Ya, kenapa dia baca begitu? Cuba kamu tanya dia balik, sahabat yang baca itu, kenapa dia baca begitu?" Kemudian sahabat tu berkata, "Innahu," aku baca begitu kerana innahu sifatur Rahman. Kerana surah Al-Fatihah adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Ar-Rahman. Dan aku cinta untuk sentiasa menyebut surah ini kerana ia sifat Allah yang bersifat Ar-Rahman. Kemudian jawapan itu disampaikan semula kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW suruh sampaikan kepada dia, fa innallaha yuhibbuh, ya kan, sampaikan kepada sahabat ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Ya, kerana itu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menjadi wirid, ya, menjadi bacaan yang apabila, ya, hari-hari kebesaran Islam, ya, para guru kita mengajarkan kita supaya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, dalam ketika 10 Muharram, ya, hari Arafah, antara wirid yang diajar oleh guru-guru kami adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kenapa? Kerana sahabat itu beramal. Ya, dan ada sahabat, banyak lagi kisah sahabat yang lain yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kembali kepada matan kita tadi, disebutkan kemudian darinya ada yang termulia. Maksudnya daripada ayat Al-Quran ada ayat yang mulia, ya, iaitu ayat kalam Allah yang berkenaan dengan dirinya. Kalam Allah yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Ya, sebab tu kadang-kadang kita ni suka, ya, kalau saya pun saya suka kalau baca dalam sembahyang walaupun kita ulang pun tak apa, kita baca surah penghujung surah Al-Hasyr. Ya, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kemudian kita sebut sifat Allah, nama-nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Baik, macam mana kita rasa bila kita baca sifat-sifat Allah ni? Kita pun rasa ayat itu ayat yang kita suka baca. Ya, maka itu adalah ayat-ayat yang surah ataupun ayat yang disebut fadil atau ayat yang mulia, iaitu kalam Allah yang berkenaan dirinya. Baik, ada juga dan ada daripadanya yang berada di bawah martabat tersebut,
ataupun kalam Allah, ataupun ayat-ayat dinamakan sebagai ayat yang mafdul. Okey, ayat yang kurang, uh, bukan bermaksud ayat Quran itu tak mulia. Jangan sehingga kita menganggap bahawa ayat Quran ini mulia, ayat Quran tidak mulia, bukan. Maksudnya ayat Quran ini mulia, ayat Quran ini mulia, tapi ayat Quran yang berkaitan dengan nama Allah itu lebih mulia. Baik, ada contoh ayat Quran yang kurang mulia daripada ayat Quran yang tadi. Contohnya adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Dan contoh yang dibawa oleh para ulama kita dalam mensyarahkan matan ini membawa contoh surah Al-Masad. Ya, kerana surah Al-Masad tu dia cerita tentang ya orang yang dibenci, ya orang yang walaupun Nabi SAW ya sebagai bapa saudara Nabi SAW, tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menentang agama Islam. Kerana dia mencela Nabi SAW. Maka tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi surah Al-Masad itu ialah surah yang mafdul. Ya, yang mana kalau kita nak pilih antara surah yang fadil dengan surah yang mafdul, ataupun ayat yang fadil dan ayat yang mafdul, kita nak jadikan sebagai bacaan dalam sembahyang ni, bukannya maksud kita baca khatam tu kita tinggal ayat tu, bukan cara macam tu. Maksud kita nak baca sebagai ayat yang kita baca sebagai ayat yang yu'nith, ayat yang kita baca maka kita rasa rindu kepada Allah. Maka kita baca tentang sifat Allah. Ayat yang kita baca maka kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca ayat tentang Nabi Muhammad, baca ayat tentang sahabat Nabi, baca ayat tentang peperangan Rasulullah. Jadi tapi kalau ayat yang berkaitan dengan musuh-musuh Allah, ya contoh dalam Quran juga disebut Inna Allah, orang kafir, orang-orang dalam surah Al-Maidah, tak silap saya, Inna Allah thalithu thalatha. Dia kata orang Nasara berkata sungguhnya Tuhan itu tiga. Ya, para ulama kata adab kita membaca ya ucapan-ucapan orang kafir terhadap Allah SWT. Dia kata Tuhan ini ada tiga. Kita pun kena baca slow. Kalau kita baca khataman, kita baca ayat tu kita baca slow. Ya, contohnya yadullahi maghlulah, ghullat aydihim. Mereka berkata, orang-orang Yahudi berkata, ya yadullahi maghlulah. Ya, kalau terjemahan harfinya bermaksud tangan Allah tu terbelenggu. Ya, kata orang Yahudi. Jadi itu tohmahan, itu dakwaan. Yang mana kalau kita baca, walaupun ayat itu ada dalam Al-Quran, tapi sunat untuk kita baca dengan suara yang perlahan. Kerana itu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu maksud bagi ada ayat dalam Al-Quran, ayat yang fadil dan ada ayat yang mafdul. Ya, walaupun pembahagian ini sebenarnya tidak dipersetujui oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, ya kerana dia kata kalau kita kata ada ayat yang fadil, ada ayat yang mafdul, bermaksud kita merendahkan ayat yang mafdul, sedangkan semuanya adalah kalam Allah. Maka dijawab ya oleh Al-Imam Suyuti, bermaksud kita mengatakan ada ayat yang fadil dan ayat yang mafdul itu bukan bermaksud kita merendahkan. Ya, tetapi kita nak katakan ayat itu ya lebih afdal, ayat ni fadil. Bukannya antara afdal dengan tidak afdal. Ya, bukan antara afdal dengan tidak afdal, tapi antara ayat yang fadil dan mafdul. Kedua-duanya ada kelebihan, ya, dan banyak lagi sebenarnya fadilat ayat dan surah-surah dalam Al-Quran yang kita boleh pelajari. Baik, kemudian kita berpindah kepada mukaddimah yang seterusnya. Baik, kata tuan pengarang, ayat-ayat ini haram dibaca dengan bahasa ajam atau dengan maknanya. Baik, ada perkataan yang tidak ditulis di sini. Kalau Ustaz Fatih ada satu perkara yang tidak disebut sini, iaitu atau menterjemahkannya. Itu perkataan kalau siapa ada kitab boleh tambah. Atau menterjemahkannya, barulah atau mentafsirkannya dengan hawa nafsu, namun tidak diharamkan untuk ditakwil. Baik, dalam matan ini ya kita mempelajari tentang hukum 4 perkara. Ya, hukum berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah haram dibaca Al-Quran dengan bahasa ajam. Yang kedua, diharam baca Al-Quran dengan maknanya.
Yang ketiga yang tidak disebutkan di sini, yang Ustaz Fatih mungkin tertinggal di sini, iaitu haram menterjemahkan Al-Quran. Yang keempat ialah haram mentafsirkannya dengan hawa nafsu. Namun tidak diharamkan untuk ditakwil. Jadi ada 4 perkara, ya. Yang pertama haram dibaca dengan bahasa ajam. Yang kedua haram dibaca dengan makna. Dengan makna ni maksud kita ambil daripada haram ni. Haram dibaca dengan makna Al-Quran. Haram untuk kita menterjemahkannya. Okay, perkataan tinggal di sini mungkin tidak diperasan oleh Ustaz Fatih. Kemudian yang keempat adalah haram mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Baik, itu adalah sempadan yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, ya, supaya kita mengetahui sempadan kita dalam kita bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama disebutkan haram kita membaca Al-Quran, ya, dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Ya, disebutkan kita haram membaca dengan bahasa ajam. Maka haram untuk kita menulis Al-Quran dalam bahasa Parsi atau bahasa Latin atau bahasa Melayu. Ya, kita tulis dengan tulisan, ya, Rumi contohnya. Jadi bila kita tulis Al-Quran dengan tulisan Rumi, maka dibaca, maka hukumnya haram. Dulu ada, kalau tak silap saya dulu ada, zaman dulu orang tak pandai, bila ada satu zaman tu kerajaan dia tukar, ya, bahasa penulisan Jawi ni dah diubah semua pada penulisan Rumi. Jadi ada satu generasi sebelum kita, sebelum saya lah, mungkin ada di sini, yang mungkin berumur 60 tahun, ya, 50 tahun, mungkin sempat zaman tu yang mana kerajaan mula-mula ditukar sistem daripada Jawi kepada Rumi, dan mereka ini, golongan itu tidak belajar langsung bahasa Jawi. Maka keluarlah, ya, cara pembacaan Al-Quran menggunakan tulisan Rumi. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim, B-I-S-M-I-L-L-A-H, Ar-Rahman, A-R-Rahman, Ar-Rahim. Baik, adakah cara bacaan begitu dengan membaca Al-Quran dengan tulisan Rumi itu apa hukum dia? Maka dijawab oleh Al-Imam Suyuti di sini, haram dibaca dengan bahasa ajam. Maksud haram lah. Okey, tidak boleh kita baca Al-Quran dengan tulisan Rumi. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab ini hurufnya, makhrajnya tidak sama dengan huruf dan makhraj huruf Latin. Ya, dan apabila kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, maka ada mukjizat yang hanya terzahir dengan bahasa Arab. Ya, kalau kita baca dengan bahasa Latin atau bahasa tulisan Rumi, maka tidak terzahir mukjizat Al-Quran, maka kita menafikan, seolah-olah kita menafikan mukjizat Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran dengan tulisan Rumi. Jadi tidak boleh. Sebab tu sekarang ni dah tak ada. Dulu ada. Dulu, ya, saya pernah tengok Datuk Datin yang mana memang tak nak belajar. Dia tak nak belajar Jawi. Ya, duit banyak tapi tak nak belajar Jawi, tapi bukan kat sinilah. Duit banyak tak nak belajar Jawi. Kenapa? Kerana tak nak. Kerana dia belajar tempat orang putih. Jadi maka dia baca Al-Quran guna bahasa Rumi. Itu adalah satu perkara yang salah. Ya, tetapi kalau digunakan untuk mengajar tajwid, contoh nak mengajar tajwid bagi orang permulaan. Contoh kita kata huruf ha, kita sebutlah HA untuk mempermudah, walaupun tak sama, ya, untuk mempermudahkan dalam pelajaran tajwid, tak mengapalah kerana dia satu juzuk, bukannya satu ayat Al-Quran. Maka tidak mengapa dalam pembelajaran tajwid di peringkat permulaan. Baik, perkara kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, dan tidak boleh dibaca Al-Quran dengan maknanya. Jadi kita apabila membaca Al-Quran, kemudian kita kata Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim, itu tak salah. Kemudian kita kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itulah Al-Quran. Ya, kita tidak boleh katakan terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Ataupun kita bagi makna, itu makna terjemahan, ya. Ataupun kita bagi makna, maknanya ayat Quran ni, ya, kita mestilah melakukan semua perkara dengan mengucap nama Allah yang bersifat Rahman Ar-Rahim. Itulah Al-Quran.
Jadi tidak boleh, haram hukumnya kita mengatakan makna Al-Quran itu Al-Quran. Haram kita mengatakan makna Al-Quran itu Al-Quran. Tetapi kita boleh katakan itu ialah penafsiran yang kita faham daripada tafsiran para ulama, itulah dia. Tapi tidak boleh kita katakan yang kita beri makna, yang kita faham makna pada ayat ni, itulah Al-Quran. Hukumnya haram. Dia lebih kurang sama dengan yang keempat ni. Jadi saya baca yang keempat, saya baca yang keempat tu kerana ketiga pun Ustaz Fatih tak tulis, saya baca yang keempat tu. Haram yang keempat adalah haram menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Jadi ini bersandarkan kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW sabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang bercakap tentang Al-Quran dengan akal dia, maka dia mengambil tempat dalam neraka. Maka ambillah tempat duduk dalam neraka. Sebab itu Al-Quran kita tidak boleh senang-senang untuk kita mentafsirkan mengikut akal kita. Kalau kita nak tadabbur Al-Quran, kerana itu istilah yang biasa digunakan sekarang ni, kita tadabbur Al-Quran, kita guna akal dalam tadabbur dan kita guna hati dalam tadabbur. Tadabbur Al-Quran perlulah bersandarkan kepada tafsir yang muktabar. Tadabbur Al-Quran tidak boleh untuk kita faham sendiri-sendiri tanpa kita membaca tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Sebab itu kalau kita nak meletakkan garis panduan dalam tadabbur, tadabbur tidak boleh keluar daripada makna terjemahan ataupun makna tafsiran dia. Kalau kita buat makna sendiri, dengan pemikiran sendiri, maka kita termasuk dalam golongan yang menempah tempat duduk dalam neraka. Sebab tu Al-Quran ni ada sempadan. Kita kena berhati-hati. Ramai orang yang sesat kerana Al-Quran. Bukan Al-Quran yang memberi hidayah, tapi Al-Quran itu yang menjadikan dia sesat. Kenapa? Kerana dia berfikir dengan hawa nafsunya, maka menterjemahkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Sebab tu ada sempadan. Untuk kita memahami Al-Quran, kita perlu memahami tafsiran yang dikeluarkan oleh ulama muktabar. Oleh sebab itu, jika kita masih lagi belum mempunyai persediaan ilmu-ilmu yang cukup untuk mentafsirkan Al-Quran, yang mana susah untuk kita jumpa mufassir pada zaman ini. Zaman ini sebenarnya zaman kita merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang lama yang dikeluarkan oleh para ulama. Dan kalau ada ulama pada zaman kita yang mampu menafsirkan Al-Quran, maka kita mengambil tafsiran mereka, kemudian barulah kita bertadabbur. Kerana tadabbur itu adalah satu kewajipan. Kerana kita bukan baca Quran saja, kita kena faham juga. Kerana Al-Quran diturunkan untuk memberi hidayah. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak dapat hidayah? Hanyalah kita rasa berkat Quran tu tak cukup. Kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Baik, seterusnya yang tidak disebutkan di sini ialah haram menterjemahkan Al-Quran. Haram menterjemahkan Al-Quran, dan perkara ini disebut bukan sahaja dalam kitab Imam Suyuti, bahkan banyak kitab-kitab ulama yang terdahulu yang menyebutkan haram melakukan penterjemahan Al-Quran. Dan perkara ini dibincangkan dengan luas oleh para ulama pada awal Quran ke-20, antaranya oleh Al-Imam Az-Zuqani sendiri dalam kitabnya Manahilul Urfan. Kerana ulama ni berkhilaflah, dia berselisih pendapat boleh atau tidak diterjemahkan Al-Quran. Kesimpulannya, terjemahan Al-Quran satu-satu perkataan. Kalau kita sebut terjemah harfiah tapi bukan harfiah, bermaksud kita terjemah satu-satu perkataan dan kita terjemahkan gaya bahasa, kita terjemahkan uslub dia ke dalam bahasa Melayu. Contoh, saya bagi contoh. Saya pun antara penterjemah. Kalau saya terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Melayu, saya nak jaga gaya bahasa dia. Dan nak jaga setiap perkataan tu terjemahan dia kena tepat. Dan jaga dia punya hyperbola ni kalau bahasa Melayu lah, metaforanya semua saya jaga dalam bahasa Melayu supaya terjemahan itulah Al-Quran. Itu adalah terjemahan yang haram hukumnya. Haram hukumnya kita terjemahkan Al-Quran secara harfiah dan kita katakan inilah maksud Al-Quran ini sebenar.
Yang berlaku sekarang ialah terjemahan harfiah tu baru ada sekarang ni. Dulu tak ada terjemahan harfiah, kerana pendapat ulama yang kata terjemahan harfiah itu haram. Terjemahan harfiah yang kita tengok pada hari ini ya bukan makna bagi Al-Quran. Dia hanya menterjemahkan perkataan itu sahaja. Dan boleh jadi makna ayat Quran tu lari jauh daripada terjemahan. Ya. Banyak sebenarnya ayat Quran yang ayat Quran tu kadang-kadang memberi maksud kiasan. Tapi kalau diterjemahkan secara harfi atau secara perkata, harfiah maksud perkata, maka dia memberi maksud yang tidak layak bagi Al-Quran. Sebab itu Al-Quran tidak boleh diterjemahkan dengan perkata. Kalau kita kata inilah maksud ayat Al-Quran. Terjemahan perkata hanya untuk kita memahami maksud perkataan itu dengan maksud perkataan itu. Bukan maksud perkataan itu sebagai tafsiran kepada ayat Al-Quran. Baik, kemudian haram menterjemahkan Al-Quran secara harfiah dan kita kata inilah maksud ayat Al-Quran. Yang dibolehkan, yang berlaku ya dalam masyarakat kita, penterjemahan Al-Quran yang berlaku secara meluas di seluruh dunia, Al-Quran itu diterjemahkan kepada semua bahasa, ya, adalah terjemahan dalam bentuk tafsiran. Terjemahan yang dibenarkan ialah terjemahan dalam bentuk tafsiran. Bermaksud orang yang menterjemahkan Al-Quran itu ialah orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Dia ada kepakaran dalam penafsiran Al-Quran yang pertama. Yang kedua, dia ada kepakaran dalam kedua-dua bahasa. Ya, dia ada kepakaran dalam bahasa Arab contohnya, dan dia ada kepakaran dalam bahasa Melayu. Barulah boleh dia menterjemah Al-Quran. Dengan maksud terjemahan itu ialah tafsiran dia, ya, tafsiran ringkas terhadap ayat Al-Quran. Ya, kerana kalau nak terjemahkan satu persatu, itu cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, kenapa? Kerana satu persatu tak sampai maksud. Ya, kerana boleh jadi seorang penterjemah itu menterjemahkan dengan ringkas. Ya, hanya yang dia boleh buat terjemah ni ringkas lah. Ya, tetapi makna ayat Al-Quran tu boleh jadi dia hanya mengambil makna 10% atau 5% daripada makna ayat Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan, saya selalu sebutkan pada pelajar saya, terjemahan Al-Quran adalah tafsiran ringkas terhadap ayat Al-Quran. Yang boleh jadi menafsirkan hanya 10% atau 5% sahaja atau 1% sahaja daripada maksud ayat Al-Quran. Jadi kalau kita nak faham ayat tu macam mana, bacalah tafsir Al-Quran. Nak faham lagi macam mana, belajarlah bahasa Arab. Barulah kita dapat memahami bahasa ataupun ayat Al-Quran itu dengan kefahaman yang sejelas-jelasnya dengan kita memahami bahasa Arab. Ya, barulah kita dapat memahami banyak lagi peratus dalam ayat Al-Quran. Baik. Itu adalah perkara yang disebutkan oleh Tuan Pengarang dalam mukaddimahnya. Kemudian disebutkan namun tidak diharamkan untuk ditakwil. Jadi 4 perkara ini diharamkan. Yang pertama, dibaca dengan bahasa ajam bermaksud selain bahasa Arab. Diharamkan dibaca dengan maknanya. Dan yang ketiga, sepatutnya tulis ini, diharamkan untuk menterjemahkannya. Dan yang keempat, diharamkan untuk mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu tanpa berpandukan kepada ilmu yang betul. Tanpa ada ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Namun tidak diharamkan untuk ditakwil. Maksud takwil di sini, para ulama mengatakan ada satu istilah yang disebut oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Takwil tu bermaksud tafsir. Jadi tidak diharamkan untuk mentafsir Al-Quran. Ataupun takwil itu dengan bermaksud sarful makna, sarful lafzi an ma'nahu zahir. Kita memalingkan lafaz itu daripada makna yang zahir. Jadi tidak haram untuk kita memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan kita memahami dengan takwilan. Ya, kerana ayat mutasyabihat kita tidak boleh faham secara zahir. Ya, kerana kalau kita faham secara zahir, boleh jadi maknanya membawa kepada kita menyebutkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Baik. Jadi tidak boleh untuk kita memahami ayat-ayat mutasyabihat secara zahir. Maka para ulama sebahagiannya mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran
untuk memberi makna, ya, memilih antara takwilan-takwilan yang sesuai, makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada soalan, boleh tanya apa perbezaan nombor 2 dan nombor 3? Nombor 2, okey, membaca Al-Quran dengan makna. Yang ketiga ialah mentafsirkannya dengan hawa nafsu. Baik, nombor 2 bermaksud, ya, kita ini mungkin orang Arab lah, ya, orang Arab. Kalau kita orang Melayu, kita dah terus kepada terjemah atau contohnya dia faham dengan makna. Fahimtu min kalamillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim annana indama nashra' fi ayyi syai'in naqulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya setiap saya faham daripada bismillahirrahmanirrahim, seorang itu apabila nak melakukan satu perkara maka dia perlu sebut bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu bukan tafsir, itu bukan tafsir dengan pendapat dia. Mungkin itu adalah dia baca tafsir, dia baca tafsir kemudian dia sebut makna dia begitu. Kemudian dia kata makna ini adalah kalam Allah. Itu maksud dia membaca Al-Quran dengan makna. Kemudian dia katakan makna itu adalah kalam Allah. Maka perkara itu diharamkanlah, tapi jaranglah orang buat begini. Baik, soalan apakah ilmu yang melayakkan seseorang untuk mentafsirkan Al-Quran? Ilmu yang melayakkan seseorang untuk mentafsir Al-Quran, Imam Suyuti sebut ada 10 ilmu. Antaranya ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqh, ya, ilmu bahasa Arab, ya, semua jenis ilmu bahasa Arab dia kena kuasai, ilmu lughah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu nahwu, ilmu saraf, ya. Kemudian satu lagi Imam Suyuti sebutlah sekali, yang ke-10 ilmu mauhibah. Bermaksud ilmu yang Allah Taala anugerah. Kalau tak ada ilmu anugerah daripada Allah ni, tak boleh tafsirkan lagi Al-Quran. Walaupun dia dah usaha belajar semua macam-macam ilmu, tapi tak ada satu ilmu yang akhir ni, ilmu mauhibah ni, yang Allah Ta'ala bagi pada ilmu pada dia, maka tak boleh juga tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran ni bukan boleh ditafsirkan sesuka hati, ya. Sebab tu kita hanya bergantung kepada penafsiran-penafsiran yang telah dibuat oleh para ulama dahulu dan sekarang juga masih lagi ulama mentafsirkan Al-Quran, ulama-ulama yang muktabar. Yang tu pun kita tak sempat nak baca dah. Tafsiran ulama yang muktabar tu pun kita tak sempat nak habis baca dah kerana panjangnya tafsir Al-Quran. Baik. Boleh ikut pengajian-pengajian tafsir, tafsir Nurul Ihsan, ya, tafsir Juz'u Amma kalau yang mudah, ya. Tafsir Hamka, ya, itu adalah yang ditulis oleh ulama-ulama yang mempunyai persediaan ilmu yang cukup untuk mentafsirkan Al-Quran. Ya, jangan mudah-mudah kita kata kita lah mampu mentafsirkan Al-Quran, ya, tapi baca Al-Quran pun tak betul. Ya. Sebab tu kena mengaji, ya. Baik, kemudian kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu jenis-jenis. Baik, antara jenis-jenis bermaksud ini bab-bab, bab-bab dalam ulum Al-Quran. Yang pertama, jenis ulum Quran, ya, yang berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Baik, kita pergi kepada bab yang pertama, iaitu jenis ataupun bab ulum Quran yang berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Baik, cara penurunan Al-Quran ini disebutnya ada 12 jenis, ya. Ada 12 jenis cara diturunkan Al-Quran. Dalam Al-Itqan Imam Suyuti kata ada 25 jenis. Cuma dalam kitab ni diringkaskan ada 12 jenis. Dan kebiasaannya para ulama dia memudahkan untuk kita faham. Kita kata ada 2 jenis je. Daripada 25, yang dalam kitab ni ada 12. Lepas tu kalau kita nak mudah lagi, ada 2 je. Baik, jadi jenis ini, jenis diturunkan Al-Quran. Dari sudut apa diturunkan ini? Yang pertama dari sudut masa, yang kedua dari sudut tempat. Ya, dari sudut masa dan dari sudut tempat. Jadi ada Al-Quran yang turun di Mekah, ada Quran turun di Madinah, ada Quran turun di Hudaibiyah, ada Al-Quran yang turun di Mina, ada Quran yang turun di Taif. Itu kita membincangkan Al-Quran dari sudut di mana diturunkan. Kemudian bentuk yang kedua iaitu Al-Quran dari sudut diturunkan bila ia diturunkan. Ya, maka adalah bab, ya, Al-Quran itu diturunkan pada waktu malam, ada Al-Quran diturunkan pada waktu siang, ada Al-Quran diturunkan pada waktu sejuk, ada Al-Quran diturunkan pada waktu panas, ya, pada waktu musim panas, ya, musim panas, musim sejuk.
Ada yang diturunkan ketika sebelum hijrah, ada yang diturunkan selepas hijrah. Itu pembahagian penurunan Al-Quran mengikut waktu dan masa. Mengapa kita belajar benda ni? Ya, kita belajar benda ni adalah sebenarnya kita bila kita baca Al-Quran, kemudian kita tahu Al-Quran itu diturunkan di mana, waktu mana, maka sebenarnya kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Maksudnya kita tahu Rasulullah sekarang berada di situ pada waktu tu Al-Quran turun kepada dia. Maka dengan kita mengetahui itu, yang pertama sekali, walaupun ni tak sebut dalam kitab lah, bagi saya pendapat saya, bila kita tahu Al-Quran itu contohnya diturunkan surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat itu diturunkan kepada Nabi SAW ketika menunaikan haji yang terakhir di Mina. Hari ini aku telah sempurnakan agama aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah, kata Allah, aku telah menyempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dina, aku telah redha Islam menjadi agama kepada kamu. Jadi ayat itu diturunkan ketika Nabi SAW melakukan hajjatul wada, haji yang terakhir, haji selamat tinggal. Jadi dengan kita tahu ayat itu diturunkan di mana, waktu mana, memudahkan kita untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Memudahkan kita untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Bila kita tahu ayat itu diturunkan di mana, dan ayat itu diturunkan waktu bila, maka dia memudahkan kita dapat, kalau kita belajar sirah Nabi dan baca dan tahu tentang Makki Madani ni, maka kita dapat ada connection antara belajar sirah dengan belajar bab pertama dalam ulum Quran ni. Baik. Jadi disebutkan jenis pertama, dia ada 12 jenis. Okey, pertama, kedua, Makki Madani. Saya baca dulu. Ketiga, keempat, Al-Hadari dan As-Safari. Okey, bukan Islam Hadari, bukan Safari Zoo negara, bukan. Hadari maksudnya yang diturunkan di bandar. As-Safari bermaksud ayat Al-Quran diturunkan ketika Nabi bermusafir. Kemudian yang seterusnya adalah An-Nahari dan Al-Laili. An-Nahari bermaksud ayat Al-Quran diturunkan pada waktu malam, pada waktu siang, maaf. Dan Al-Laili ialah ayat Al-Quran diturunkan pada waktu malam. Jadi maksudnya Quran ni bukan sahaja turun pada waktu siang, Quran juga turun pada waktu malam. Kan dia bantu kita nak faham sirah tu. Maksudnya, rupanya Allah SWT turunkan Al-Quran dengan perantaraan malaikat Jibril ni bukan saja pada waktu siang, bukan saja ketika Nabi berada di Madinah. Kadang-kadang Nabi pergi musafir, pergi berperang, perang Badar, perang Tabuk, turun ayat di pertengahan jalan. Jadi kita faham, sirah Nabi begini, ayat Quran turun di situ. Surah Al-Anfal, surah yang berkaitan dengan peperangan ni, itu turun ketika Nabi sedang bermusafir, melakukan sedang berperang. Jadi kita mengetahui tentang ayat itu diturunkan di sana di sini membantu kita dalam memahami sirah Nabi SAW. Baik. Kemudian ada An-Nahari yang diturunkan pada waktu siang, Al-Laili yang diturunkan pada waktu malam. Kemudian jenis ke-7 dan ke-8, As-Saifi dan Asy-Syita'i. As-Saifi bermaksud, Saif tu maksudnya musim panas. Asy-Syita'i bermaksud musim sejuk. Jadi ada Al-Quran diturunkan pada musim panas, ada ayat Al-Quran diturunkan pada musim sejuk. Jadi maksudnya ulama ni kaji betul. Satu ayat tu turun musim apa? Musim di Mekah ada 2. Musim sejuk ada, musim panas ada. Waktu musim mana turun? Contohnya dalam surah kan waktu peperangan Khandaq. Sahabat Nabi berada dalam kesejukan, kesejukan yang teramat sangat. Itu ketika musim sejuk. Maka ayat-ayat yang turunkan ketika peperangan Khandaq diturunkan ketika waktu syita'i, ketika musim sejuk. Jadi itu maksudnya kita belajar Al-Quran, ayat ni turun di mana, ayat ni turun pada waktu apa, ia memahamkan kita tentang diri Rasulullah SAW yang membawa agama kita, agama Islam ini, yang ketika mana itu diturunkan kepadanya ayat Al-Quran. Ia memberi mendalamkan lagi kita tentang ilmu sirah Nabi SAW. Kemudian jenis yang ke-9 ialah Al-Firashi. Al-Firashi bermaksud ayat Al-Quran yang diturunkan di firash ni maksudnya katil. Maksudnya Nabi SAW sedang berada atas katil, turun ayat Al-Quran. Pun ada juga tuan. Jadi maksudnya
para sahabat ya sangat mengkaji tentang Al-Quran ni sehingga dia tahu di mana turun. Ya, kata ya, seperti yang disebut oleh sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud, dia kata wallazi la ilaha ghairuh, uh, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya Allah, sesungguhnya aku, saya tak ingat dia punya terjemahan dia, lafaznya, sesungguhnya aku mengetahui ayat itu diturunkan di mana pada waktu mana. Ya, dan kalau aku tahu ada seorang yang lagi tahu lebih daripada aku, maka aku akan pergi, ya, aku akan tunggang unta aku untuk bertemu dengan dia. Jadi sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, ya, sahabat yang antara paling rapat dengan Nabi SAW, dia tahu satu-satu ayat tu diturunkan di mana, pada waktu mana, maka itu dikaji oleh sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Jadi mungkin kita boleh dapat, masa kita baca Al-Quran ni, tadi kita baca dalam sembahyang, boleh jadi ada yang dah baca juzuk kedua, ada yang dah baca juzuk ketiga. Bila kita baca juzuk kedua lalu kan, juzuk kedua ni rupanya banyak tentang pensyariatan hukum hakam, ya, pensyariatan talaq, pensyariatan pernikahan, ya, pensyariatan radha'ah. Oh, jadi rupanya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pensyariatan ni semuanya turun di Madinah. Jadi kita tahu, oh, ni rupanya ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Oh, maka masa tu rupanya Nabi SAW sedang membina sebuah negara, maka nak dibina undang-undang dalam negara. Kan kita dapat manfaat daripada kita tahu Makki Madani ni. Okay, kerana ada di sana mungkin tidak disebutkan dalam kitab ini tajuk-tajuk perbahasan utama dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Makki. Okay, Makki sebelum tu kita masuk dulu sebelum kita ceritakan. Baik, jenis pertama dan kedua Al-Makki dan Al-Madani. Yang rajih, ya, al-asah bagi makna tersebut, kerana ada khilaf ulama tentang maksud Al-Makki dan Al-Madani. Yang diturunkan sebelum hijrah diistilahkan sebagai ayat Makkiyah, dan yang diturunkan selepas hijrah digelar sebagai Madani. Jadi surah yang diturunkan sebelum hijrah, surah Al-Fatihah, surah Al-Muddathir, surah Al-Alaq, itu kita namakan sebagai surah Makkiyah. Ya, dalam surah Juzuk Amma, ya, semuanya surah Makkiyah kecuali satu surah, tak silap saya, surah Al-Bayyinah. Tapi semua yang lain surah yang diturunkan kepada Nabi SAW di Mekah. Dan bila bukan di Mekah, sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah kita namakan sebagai ayat atau surah Makkiyah. Baik, ayat dan surah Makkiyah ni ada sifat-sifat dia, ada persamaan antara ayat-ayat itu. Antaranya ayat ini banyak menceritakan tentang ilmu tauhid, banyak cerita tentang hari kiamat, ya, banyak mencerita tentang bukti-bukti kebesaran Allah SWT, banyak memberi kita supaya berfikir tentang keagungan kebesaran Allah SWT. Itu ayat Makkiyah. Dan banyak, ya, yang cerita ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, ada beberapa ya ayuhan nas yang tidak Makkiyah tapi sikit saja, tapi kebanyakan ya ayuhan nas, kecuali dalam surah Al-Baqarah itu Madaniyah, ya, kebanyakan ya ayuhan nas turun di Mekah. Dan ayat yang ada kalla, ya, dalam juzuk Amma banyak kalla itu semuanya surah Makkiyah. Jadi kita faham, ya, surah Makkiyah dan Madaniyah ni ada pattern dia. Jadi kalau kita baca daripada awal surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, kita baca Al-Maidah, oh, kita tahu ni semua pattern ayat surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah pula cerita tentang perang, cerita tentang hukum pensyariatan, cerita tentang Ahlul Kitab, cerita tentang orang munafik. Itu tajuk-tajuk utama, ya, ayat-ayat Al-Quran Madaniyah. Jadi dengan kita mengetahui tentang surah Makkiyah dan surah Madaniyah, maka kita boleh mengetahui tentang pattern. Kita kata pattern ni apa? Sifat-sifat surah Makkiyah begitu, sifat-sifat surah Madaniyah begitu. Jadi membantu kita untuk memahami tafsir Al-Quran. Membantu kita untuk membaca tafsir Al-Quran. Kita tahu dah surah ni cerita tentang tauhid, sifat Allah, sifat Nabi, ya, cerita kebesaran Allah pada alam ini, cerita tentang antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Tentang kebesaran Allah.
Kemudian cerita tentang hari kiamat pula, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal jibalu suyirat. Itu semua cerita tentang hari kiamat, ya, kegoncangan yang berlaku. Ya, atau la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an uh, ayahsabul insanu an lupa dah. Baik, itu ayat makiyah, surah-surah makiyah. Jadi ada manfaat yang banyak untuk kita mempelajari surah makiyah dan surah madaniyah. Tapi nampak gayanya saya tak dapat teruskan hari ini sebab kita kena baca tu surah makiyah dan surah madaniyah tu. Okey, jadi saya tangguhkan insya-Allah ya kepada pengajian kita. Esok kita bercuti sehari, lusa insya-Allah kita akan sambung. Kita tengok macam mana surah itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musim panas, musim sejuk, ya, ketika Nabi musafir, ketika Nabi mukim, ya, semua ketika Nabi tidur, ketika Nabi bangun, ya, semuanya surah itu turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengetahui pembahagian-pembahagian surah dari penurunan ini, sebenarnya mendekatkan kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukup dulu sekadar itu. Ya, ampun maaf kalau ada salah silap. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Jazakumullah khairan. Ya, kalau ada apa-apa lagi kita tangguhkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفظه وتدبره آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.